Waalaikumsalam. Semua sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ustaz, apa khabar? Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz harapkan semua yang berada di Dekat mama tak? Ya. malam ni semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat lah untuk sama-sama kita meneruskan seminar kita pada malam ni insya-Allah. Jadi sebelum tu saya minta izin pada tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian untuk sentiasa mute. Ya, mute voice supaya seminar kita pada malam ni berjalan dengan lancar insya-Allah, tidak ada gangguan suara dan sebagainya. Jadi minta pada hadirin sekalian untuk sentiasa mute voice. Ya, voice tu di-mutekan dan buka video. Buka video agar komunikasi ataupun interaksi di antara peserta dengan pengisi tu lebih bersemangat lah. Ya, bila pengisi ni pun nampak wajah makcik-makcik, lebih bersemangat pengisi tu. Nah, putih nama kau. InsyaAllah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pertama sekali Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ni. Ya, tuan-tuan, puan-puan, makcik-pakcik sekalian, mungkin yang ada di antara kita yang datang daripada pelbagai tempat, pelbagai kawasan. Mungkin ada yang datang daripada belah timurnya, ada yang datang daripada belah utaranya, bahkan ada yang datang daripada luar daripada Malaysia. Apa-apa pun, kita semua pada malam disatukan, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama berhimpun, ya, bersama-sama berhimpun dalam majlis ilmu ataupun dalam seminar rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran pada malam ni insya-Allah. Dan tidak lupa juga dialu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Saleh, Al-Fadhil Ustaz Saleh pada malam ni untuk menemani kita lah sepanjang seminar kita berlangsung pada malam ni untuk memberikan perkongsian pada seminar pada malam ni insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, seminar kita pada malam ni berlangsung sebanyak 5 siri. Mungkin ada di kalangan kita, ya, mungkin ada di kalangan hadirin sekalian yang tidak tahu, seminar yang akan berlangsung pada malam ini sebanyak 5 siri. Ya, 5 siri. Dan sekarang malam ni kita berada di siri yang kedua, yang tajuk Formula Asas Hafaz Al-Quran. Jadi seminar kita pada malam ni berlangsung sebanyak 5 siri dan pada malam ni kita berada di siri yang kedua. Apa-apa pun sepanjang 5 siri tu, ya, insya-Allah akan menggunakan sehingga Al-Quran terpahat di hati ni sebagai rujukan. Jadi mungkin ada di kalangan puan-puan, tuan-tuan yang tidak dapatkan, boleh dapatkan sebentar saja lagi sebab buku ni insya-Allah dijadikan panduan lah, panduan atau rujukan sepanjang seminar ni berlangsung sebanyak 5 siri insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz pun tak nak membuang masa yang lama. Sekali lagi Ustaz minta izin pada puan-puan sekalian untuk sentiasa mute lah, mute voice dan buka video. Dan insya-Allah itu sahaja. Kita akan teruskan seminar kita. Jadi Ustaz menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saleh Abdul Razak untuk memberikan perkongsian pada seminar malam ini insya-Allah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Ustaz Ashraf Murtada selaku moderator pada malam ini. Diucapkan ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak sekali lagi bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk sama-sama kita mengisi program kita Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Dan pada malam ni tuan-tuan, kita bersama pada sesi yang kedua, yang mana pada perjumpaan minggu yang lalu kita bersama pada sesi yang pertama, kita telah berbincangkan tentang hidup kita sebagai bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui perbincangan dengan Dr. Azhar, kita telah menyusun dengan lebih teratur dan juga lebih tersusun berkaitan program kita, dan insya-Allah kita akan adakan sebanyak 5 siri. Dan pada malam ini, iaitu siri yang kedua tuan-tuan, kita akan bincangkan tentang formula asas hafal Al-Quran. Apakah perkara-perkara yang asas untuk kita ketahui dalam kita menghafaz Al-Quran? Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan kongsikan tentang formula mudah hafaz Al-Quran. Bagaimana teknik-teknik yang perlu kita ambil perhatian supaya hafazan yang kita lakukan berbetulan, bertepatan dengan kaedah ya, bagi memudahkan lagi untuk kita menghafal Quran. Khususnya pada minggu yang keempat, iaitu pada 15 September nanti, kita akan bincang tentang isu lupa hafazan. Yalah tuan-tuan, puan-puan, daripada minggu lepas pun dah ada daripada muslimin dan muslimat yang bertanya bagaimana untuk kita mengatasi lupa hafazan Al-Quran. Maka insya-Allah pada 15 September nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah untuk kita memahami kenapa berlakunya lupa, dan cuba kita lihat juga amalan dan juga zikir bagi mengatasi lupa. Ada amalan-amalan dan juga ada zikir-zikir yang membantu untuk mengurangkan kesan kelupaan dalam hafazan Al-Quran. Dan insya-Allah pada siri yang kelima, pada 22 September nanti, kita akan bincang dialog bersama pencipta Al-Quran, yang mana kita akan membincangkan secara dua hala daripada pihak saya dan juga daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada permasalahan, ada perkongsian dan juga perlu yang dirungkaikan dengan lebih terperinci sepanjang 4 siri yang kita bincangkan ni, insya-Allah siri yang kelima hak tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama berkongsi. Kita sumbang saran bagi menjernihkan lagi dan juga mencerahkan lagi bagaimana haluan kita untuk kita menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya share skrin terlebih dahulu untuk program kita pada malam ni. Okey. Jelas skrin yang saya kongsikan semua nampak? Okey. Jadi pada malam ni kita akan bincangkan tentang modul yang kedua, iaitu formula asas hafaz Al-Quran. Ini merupakan perkara asas yang perlu kita kuasai dan kita fahami supaya pembinaan asas ini akan menjadi tapak dan juga dasar
untuk kita binakan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal nanti untuk kita dirikan di atas tapak yang kita akan bincangkan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi untuk kita membincangkan perkara ni, sebelum kita masuk kepada formula asas, maka terlebih dahulu kita perlu faham tentang apa itu hafaz Al-Quran. Okey. Apa yang kita maksudkan untuk kita menghafaz? Maka dalam perkara ni terdapat 4 perkara yang perlu kita faham tentang hafaz Al-Quran. Iaitu bila kita menghafaz Al-Quran dengan maksud kita menjaga maklumat tersebut. Maksudnya kita jaga ayat, perkataan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, kita mengawal daripada lupa. Ini proses untuk kita menghafal. Kita bukan sekadar nak menjaga dan kita mengawalnya daripada lupa. Sebab apa yang kita hafal kita akan lupa. Maka kita perlu berusaha untuk mengawal daripada lupa tersebut. Jangan sampai hafal satu juzuk juga yang hilangnya, yang lupanya. Ini ada masalahnya. Jadi kita hafal satu juzuk, kemungkinan kita boleh kawal-kawal, kemungkinan dalam 20 muka surat tersebut dalam satu juzuk, kemungkinan 1-2 muka surat akan kita lupa, maka perlu lagi kita melalui prosesnya, maka itu adalah suatu yang normal. Tetapi kalau kita hafal satu juzuk 20 muka surat, tiba-tiba 20 muka surat itu hilang, ini ada problem dalam hafazan kita. Kemudian kita yang pertama jaga maklumat, yang kedua kawal daripada lupa, yang ketiga iaitu kita simpan maklumat yang kita hafal. Kita simpan. Kenapa? Kenapa kita simpan? Supaya data yang keempat itu kita dapat dan mampu mengeluarkannya kembali. Inilah proses hafazan. Kita dapat maklumat, kita jaga, kita kawal supaya tidak lupa dan kita simpan dalam keadaan yang kukuh dan akhirnya kita kembalikan, kita keluarkan kembali apa yang kita simpan. Okey. Kemudian dalam kita menghafaz Al-Quran, dia ada peringkat-peringkatnya. Menghafaz Quran ataupun hafaz apa sahaja, dia ada peringkatnya. Okey. Peringkat hafazan Al-Quran ada jenis hafazan serta-merta. Ada hafazan jangka pendek. Ada hafazan jangka panjang. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam kita nak memahami peringkat-peringkat hafazan ni, ini ada 3 peringkat. Tetapi bila kita nak bincang tentang hafazan Al-Quran, kita bukan nak hafal Quran secara hafal serta-merta atau jangka pendek, tetapi kita mahu menghafal Quran dalam jangka yang panjang. Apa beza ni Ustaz? Jangka serta-merta, jangka pendek, jangka panjang ni kan? Maka hafazan serta-merta ni adalah boleh kekal dalam jangka masa terlalu singkat untuk beberapa saat ataupun kurang daripada itu. Contoh apa ya Ustaz? Kan? Contohnya macam ni tuan-tuan. Sekarang kita lebih-lebih lagi dengan PKP ni dan sebelum ni pun apa-apa transaksi kita akan menggunakan online banking, kan? Jadi bila nak online banking tu, maka dia akan minta kita masukkan nombor apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa panggil? Saya lupa dah. Username. Bukan username. Satu lagi. Nombor tag dia kan? Password. TAC dia. Okey, terima kasih tuan. Nombor TAC dia kan? TAC number. TAC number. Jadi bagaimana kita hafal TAC number? Dia akan hantar kepada mesej kita pun baca. Okey, 5678. Contohnya lah kan. Jadi kita hafal dan kemudian kita isi di tempat TAC number tersebut. Kita hafal nombor TAC number tu tuan-tuan, puan-puan. Kemungkinan
tak sampai seminit TAC number tu akan kita lupakan. Kita hanya hafal TAC number dalam keadaan kemungkinan paling lama 5 saat saja. Lepas tu, lepas habis sukses orang panggil transaksi kita, kalaulah suami kita atau isteri kita tanya, bang, sayang, TAC number tadi berapa Mungkin tak ingat dah lah. Kan? Maka ni contoh hafazan serta-merta. Maksudnya kita hafal untuk beberapa saat sahaja. Okey, ni contoh dia. Yang kedua, hafazan jangka pendek. Macam mana kapasitinya terhad, masa yang singkat dan juga separuh sedar. Kita hafal suatu benda tetapi dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Contohnya apa tuan-tuan? Puan meminta supaya suami pergi ke pasar mini, kan? Pasar, market, untuk membeli apa? Bawang merah 1 kilo, bawang putih 5 biji, garam 1 paket, gula 1 paket, roti satu plastik tu kan. Seumpamanya. Okey, suami pun dia pun cuba ingatkan. Okey, sekian-sekian. Okey, 6 perkara yang isteri minta belikan. Maka dia pun pergi beli. Okey, dia pun beli, alhamdulillah ingat, dia pun balik. Rasa-rasalah tuan-tuan, puan-puan, katakan petang tadi puan suruh minta suami beli sesuatu benda di pasar. Katakan sekarang ni dah lepas isyak ni, puan pun tanya suami puan, bang, tadi abang beli apa kat pasar tadi? Kemungkinan besar suami pun, entahlah, tengoklah apa yang dalam plastik tu, itulah yang abang belinya. Kan? Sebab apa? Hafazan dalam jangka pendek. Dan kapasiti yang terhad, maksudnya tak boleh hafal dalam suatu perkara yang sangat banyak. Kemungkinan dalam 7 ataupun 10 item sahaja. Sebab tu kalau kita perasan tuan-tuan, puan-puan, bila Nabi SAW menceritakan sesuatu kepada sahabat, Nabi akan ceritakan paling banyak lebih kurang dalam 7 sehingga 10 saja. Itu pun 10 kira-kira jarang-jarang kita temui. Kebiasaannya 7 ataupun 3 sahaja. Kerana apa? Kerana hafazan supaya para sahabat dapat mendengar dan dapat menyimpan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Okey. Ni untuk hafazan jangka pendek. Kita tak nak juga hafazan Quran secara jangka pendek. Tetapi kita nak hafazan jangka panjang. Macam mana? Jangka panjang adalah kapasiti yang tidak terhad. Maksudnya, kita boleh menghafaz dalam kuantiti yang banyak. Kita simpan secara kekal. Bukan satu tempoh masa yang singkat, sehari, 2 hari ataupun seminggu sahaja, tetapi suatu simpanan yang kekal. Yang ketiga, maklumatnya akan teraktif apabila digerakkan. Bila kita nak cerita tentang suatu benda, ayat tersebut datang. Bila kita nak cerita tentang taqwa, maka kita perlu ingat, okey, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bila kita nak cerita tentang perancangan Yahudi yang akan sentiasa memusuhi Islam, kita pun ingat, okey, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Okey. Kita nak dengar tentang, kita nak ingat balik, nak ucapkan ayat Quran berkaitan tentang penciptaan manusia. Maka kita pun dengar, okey, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini merupakan hafazan jangka panjang yang mana kapasitinya tidak terhad, kita boleh hafal dengan satu jumlah yang banyak, penyimpanan yang kekal dan juga maklumatnya mampu kita keluarkan, aktifkan apabila kita mahukannya. Inilah peringkat hafazan yang kita mahukan dalam kita menghafaz Al-Quran.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Kemudian kita lihat peringkat-peringkat hafazan. Tadi ialah, minta maaf puan-puan. Ni saya silap tulis ni puan-puan. Ni jenis-jenis hafazan yang ni. Minta maaf. Bukan peringkat-peringkat. Ni jenis-jenis hafazan. Minta maaf, saya tersilap dalam meletakkan tajuk. Itu hafazan serta-merta, hafazan jangka pendek dan hafazan jangka panjang, iaitu jenis-jenis hafazan. Okey, peringkat hafazan ni baru peringkat hafazan. Peringkat hafazan, bila kita nak hafal sesuatu, dia ada peringkat-peringkatnya. Okey, yang pertama iaitu perolehan. Itu kita memberi perhatian kepada rangsangan, merekodkan ke dalam ingatan kita. Kita lihat bagaimana kita nak memperolehi maklumat tersebut dan kita nak masukkan ke dalam fikiran kita. Okey, peringkat yang kedua, kita nak kekalkan maklumat tersebut, iaitu pengekalan. Dengan kita simpan maklumat, iaitu ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di dalam minda kita. Okey. Kemudian yang ketiga, iaitu perolehan kembali. Dengan masuk kita keluarkan maklumat daripada simpanan. Okey, ini 3 peringkat yang perlu kita lalui, barulah kita dinamakan sebagai berjaya menghafaz Al-Quran Al-Karim. Kita dah hafal 3 ayat, maksudnya kita telah mampu memperolehi 3 ayat, kita simpan dalam minda kita, dalam fikiran kita 3 ayat tersebut. Esoknya, minggu depannya, kita boleh keluarkan lagi ayat yang telah kita hafaz tersebut. Okey, ini 3 peringkat dalam kita menghafaz Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Ini berkaitan tentang bergelar Al-Hafiz. Ini sebagai motivasi untuk kita sama-sama lah tuan-tuan, puan-puan. Dan saya doakan kepada tuan-tuan, puan-puan untuk walaupun berapa umur kita pada hari ini ialah number. Macam tu tuan-tuan, puan-puan. Apa sahaja umur tuan-tuan, puan-puan pada hari ini, ia hanyalah sekadar nombor. Jadi tak kisah berapa nombor umur tuan-tuan dan puan-puan, yang penting hari ini adalah hari permulaan ataupun di pertengahan fasa kita memulakan hafazan Al-Quran. Berapa umur kita sekarang, itu adalah nombor. Yang penting kita sedang berada di laluan untuk menghafaz Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan, perkara ini bukan suatu mustahil tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan boleh mendapat title Al-Hafiz atau Al-Hafizah. Okey. Untuk mendapatkan title Hafiz ini, maka dia ada 2 syarat. Okey. Syarat yang pertama iaitu menyempurnakan keseluruhan hafazan Al-Quran. Seseorang yang bergelar Al-Hafiz mesti menghafaz 30 juzuk Al-Quran Al-Karim. 114 surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kalau ada sebahagian yang menghafal separuhnya sahaja, maka tidak dikira sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz mesti seseorang yang menghafal keseluruhan Al-Quran. Okey, itu poin yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti ada ketekunan, kesungguhan yang berterusan dalam menghafal Al-Quran. Maksudnya apa tuan-tuan? Key point dia adalah pada berterusan. Sekiranya seseorang telah menghafaz Al-Quran Al-Karim, dapat sijil 30 juzuk khatam hafazan Al-Quran Al-Karim, tetapi melupakan Al-Quran kesemuanya ataupun sebahagian besarnya daripada Al-Quran, disebabkan apa? Kecuaian dia, ketidakpedulian dia. Dah tak ada dah dapat sijil khatam hafazan 30 juzuk Al-Quran, dah tak baca dah Quran. Dah tak mengulang hafazan Al-Quran. Akhirnya hafazan yang 30 tersebut, 30 telah dilupakan. Na'udzubillah. Maka individu sebegini
merupakan individu yang tidak layak untuk digelar sebagai Al-Hafiz dan tidak layak untuk mendapat gelaran Hamilul Quran, pembawa Al-Quran, pendukung Al-Quran. Maka di sini tuan-tuan, gelaran Al-Hafiz ini merupakan suatu gelaran yang kita akan bawa sepanjang hidup kita. Bukan dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tetapi gelaran Al-Hafiz merupakan satu tanggungjawab kepada kita sepanjang hayat kita. Ustaz, beratnya. Betul tuan-tuan, sangat-sangat berat. Tetapi tuan-tuan, syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang Allah sediakan untuk kita lebih besar daripada kesusahan yang kita tanggung. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nah, ini secara pertemindanya Cik Al-Hafiz mesti ada keseluruhan Al-Quran dan juga kesungguhan secara berterusan. Okey. Tuan-tuan, alhamdulillah selesai untuk kita fahami tentang hafaz Al-Quran dan sekarang kita nak bincangkan tentang 11 formula asas hafaz Al-Quran. Tuan-tuan yang ada buku sehingga Al-Quran terpahat di hati, boleh buka pada muka surat 50 tuan-tuan. Pada muka surat 50. Kita akan bincangkan iaitu pada bab yang ketiga, formula asas hafazan. Okey, tuan-tuan yang belum mendapatkan buku ini lagi, saya showkan kepada tuan-tuan untuk berhubung dengan admin Ustaz Ashraf nanti untuk mendapatkan buku ini. InsyaAllah tuan-tuan, tak rugi beli buku. Bahkan ia akan membantu kita dan juga memotivasi diri kita untuk semangat dan semakin gagah dan kuat dalam menghafaz Al-Quran. InsyaAllah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan. Formula yang pertama iaitu berkaitan tentang niat. Ini antara perkara yang sangat-sangat ditekankan tuan-tuan. Dan niat merupakan suatu perkara yang sangat penting. Bahkan bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekuatan niat seseorang akan menatijahkan kekuatan hafazan seseorang. Seseorang yang kuat hafazannya, insya-Allah dia akan memberikan suatu ingatan yang sangat tinggi kepada seseorang. Maka dalam perkara ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Slide saya tuan-tuan nampak ke? Nampak. 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 Okey. Alhamdulillah. Sebab macam ada masalah sikit tadi. Nampak jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, sekejap puan, ada sikit technical sikit. InsyaAllah ada 1 minit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minta maaf ada kesilapan teknikal sedikit. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahawa innama yahfazu rajulu ala qadri niyyatihi.
Okey, sesungguhnya kekuatan hafazan seseorang bergantung kepada kadar ataupun tahap niat seseorang. Maksudnya, apabila kita inginkan suatu hafazan, maka kita kena lihat bagaimanakah niat kita. Adakah niat kita pada tahap yang rendah, maka kita akan menghasilkan hafazan yang rendah. Tetapi kalau niat kita untuk menghafaz pada kedudukan yang tinggi, dan insya-Allah hafazan kita juga tinggi. Bahkan saya ambil lagi kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Yang mana Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan naqasan nasu fi hifzihim kama naqasu fi niyyatihim. Manusia kurang dalam hafazan mereka sebagaimana mereka kurang dalam niat-niat mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Kekurangan kita dalam kita kuat dalam niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita tidak kuat, tidak mantap, maka ia akan memberi kesan kepada hafazan kita. Sebab itu dalam perkara ini kita perlu betulkan niat kita supaya niat kita ini dapat memandu kita untuk mencapai suatu amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang ikhlas. Selalu kita baca kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam agamanya. Maka di sini menunjukkan bahawa satu perkara yang sangat penting untuk kita menjaga keikhlasan. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, tuan-tuan yang ada buku boleh lihat pada muka surat 52. Yang mana kadang-kadang bila kita melakukan sesuatu, ustaz, malulah saya nak hafal Quran, dah umur sekarang sekian-sekian ni. Malu kat cucu, malu kat orang, malu kat ustaz, malu dengan ustazah bercontohnya. Maka kadang-kadang kita tak naklah hafal Quran. Maka dalam perkara ni saya nak ambil tuan-tuan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad menyatakan tarkul amal li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Sekiranya kita tinggalkan amalan kerana manusia. Kenapa tinggalkan amalan ini? Sebab manusia, kan? Disebabkan oleh manusia. Tak naklah hafal Quran, kenapa? Orang dia ejek akulah, kan? Maka Imam Fudail bin Iyad menyatakan ini adalah riya. Kita riya. Kita tak nak melakukan amal ibadah. Kerana apa? Kerana manusia cela kita, maka kita tinggal tersebut adalah riya. Sebaliknya kalau kita buat satu amalan kerana manusia, kenapa ni? Kerana manusia, maka ialah syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Syirik ni syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam niat kita. Habis tu ikhlasnya macam mana ustaz? Tinggal kerana manusia pun bukan ikhlas, buat kerana manusia pun bukan ikhlas. Maka Imam Fudail bin Iyad menyatakan ikhlas itu iaitu kamu Allah Ta'ala menghapuskan dua sifat tersebut dalam diri kita. Maksudnya, sekarang ni kita buat kerana Allah Ta'ala, kita tinggalkan suatu benda pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan suatu perkara yang penting dalam kita mempelajari dan usaha kita untuk menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Banyak tuan-tuan hadis-hadis yang saya kemukakan di dalam buku ini berkaitan ikhlas. Cuma secara ringkasnya saya letakkan tuan-tuan kemungkinan kita nak nyatakan ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala macam mana, maka ada beberapa niat yang boleh kita ambil perhatian berkaitan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Pertama, kenapa hafal Quran? Dengan niat untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Betul tuan-tuan, bila kita hafal, seotomatik kita akan banyak membaca. Kemudian habis tu
Kalau anak kita tanya, kenapa opah hafal Quran ni? Opah nak baca Quran banyak-banyak. Maka bila kita banyak membaca, insya-Allah kita akan mantap hafazannya. Yang kedua, kenapa niat kita hafal Quran ni? Yalah, atuk nak baca ketika qiyamul lail. Sebelum ni qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, inna a'tayna, idza jaa nasrullahi wal fath. Tu je yang atuk baca ketika qiyamul lail. Nak jugalah baca macam mana imam-imam kat masjid, kan? Jadi kita pun berusaha, niat kita kenapa hafal Quran, kita nak amalkan Quran tersebut, nak baca di dalam qiyamul lail. Supaya apa? Lebih khusyuk kita beribadah qiyamul lail dan lebih seronok kita dengan memperdengarkan bacaan kalamullah di dalam solat. Apa lagi niat yang ikhlas? Antara bentuk niat ikhlas ialah dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Allah dah janjikan pelbagai keistimewaan bagi seseorang yang menghafaz Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Maka kita nak rebut kemuliaan yang Allah sediakan kepada kita. Okey, apa lagi? Saya sebagai anak, saya ada mak ayah, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Maka apa perlu apa niat ikhlasnya? Ya Allah, aku hafal Quran ni kerana apa? Kerana aku nak hadiahkan mahkota kepada ibu dan ayah aku yang telah meninggal dunia. Allah Rabbi. Tuan-tuan, kita tak sempat lama untuk berbakti pada mak ayah. Kan macam saya, mak dah tak ada dah. Tinggal ayah sahaja. Ayah pun dah berumur 84 tahun. 84 tahun. Dengan PKP ni lama tak jumpa kan. Jadi mak ayah banyak berkorban dalam membesarkan kita. Maka bagaimana kita nak membalas jasa mak ayah kita? Betul, kita kerja, kita mampu bagi 200-300 bulan kepada mak ayah kita. Tapi apakah itu cukup? Tak cukup, tuan-tuan. Dan mak ayah kita pun tak minta pun duit dengan kita. Tetapi sekiranya kita bagi banyak sekalipun ataupun kita memberikan semua harta kita kepada mak ayah, mampukah membalas segala jasa segala jasa mak ayah kita kepada kita? Jawabnya tak mampu untuk membalasnya. Jadi antara cara kita adalah nak menghadiahkan mahkota kepada ibu bapa kita di mana? Pada hari akhirat nanti. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, nak jaga diri kita daripada azab, daripada api neraka. Nak jaga azab kita daripada api neraka. Kenapa nak baca Quran, nak hafaz Quran? Nak jaga diri aku supaya tidak dibakar di dalam api neraka. Sebab apa? Nabi SAW menyatakan, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَلْ Quran. Allah Ta'ala tak akan mengazab hati yang menjaga Al-Quranul Karim. Jadi, kita jaga Quran kenapa? Kita nak selamatkan diri kita daripada api neraka. Kemudian yang ikhlas lagi apa? Nak ajar orang lain. Nak ajar orang lain. Sebab apa? Nabi SAW, kekasih kita, menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamuh. Sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah seseorang yang mengajar Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Jadi, saya dah masuk golongan yang terbaik dengan belajar Quran. Bukan sekadar saya nak belajar, saya nak ajar kepada orang lain pula Al-Quran. Dan akhirnya tuan-tuan, kita nak jadi contoh bukan sekadar kepada Muslim, tetapi contoh kepada non-Muslim. Kenapa? Sebab kita adalah orang Islam yang menghafal Quran dan orang hafal Quran tak sama akhlaknya, peribadinya, tingkah lakunya, percakapannya, hubungannya dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam 7 jenis niat yang saya bentangkan ini, tuan-tuan boleh cari yang mana yang memberikan semangat kuat dalam diri kita. Sama ada kenapa hafal Quran? Sebab nak baca Quran banyak-banyak. Sebab apa? Nak baca Quran dalam qiyamul lail banyak-banyak. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Saya nak kongsikan satu kisah, boleh tuan-tuan? Pengalaman. Kan? Pengalaman. Tuan-tuan, antara kenikmatan lah, mula-mula saya nikmat, merasai satu nikmat yang Allah berikan kepada saya ketika saya hafal Quran dulu. Saya hafal Quran, maka syarat bila habis satu juzuk, guru saya, Ustaz Abdul Bari, akan mewajibkan kami pelajar-pelajar untuk mengulang satu juzuk di hadapannya esoknya sebelum dapat memulakan hafazan juzuk yang baru. Maka tuan-tuan, apa yang kami lakukan? Pulun kami tuan-tuan. Tidur, Wallahualam berapa jam lah kan. Boleh nak kira lah. Sebab apa? Supaya lancar bacaan hafazan. Peringkat awal, baca rasa lancar. Tengok baca depan guru tak lancar. Maka guru saya pun beritahu formula dia. Itu baca dalam solat. Saya pun cuba. Alhamdulillah tuan-tuan. Rakaat pertama baca satu juzuk. Juzuk pertama contoh yang saya hafal satu juzuk pertama berjaya. Saya pun ulang juzuk yang pertama pada rakaat yang pertama. Saya bangun rakaat yang kedua, saya ulang lagi satu juzuk yang pertama pada rakaat yang kedua. Tuan-tuan, antara nikmat yang Allah berikan pada masa tersebut tuan-tuan. Memang penat tuan-tuan. Berdiri lama puan-puan. Tapi antara nikmat yang menghilangkan kepenatan pada waktu tersebut apa tuan-tuan, puan-puan? Ketika beri salam. Kita penat tuan-tuan. Bayangkan rakaat pertama satu juzuk lebih kurang dalam 40 minit, 30 minit hingga 40 minit untuk habiskan satu juzuk. Maksudnya saya berdiri lebih kurang lebih pada 1 jam. Tapi tuan-tuan, saya kongsi. Tuan-tuan nak send tuan-tuan kena praktikkan nanti. Cuba usaha letakkan satu target. Yang paling nikmat yang Allah berikan pada saya ketika itu bila beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas beri salam tarik nafas. Secara tidak dirancang. Kita nafas. Bila tarik nafas, ya Allah tenangnya. Seumpama kita dapat merasai oksigen yang sangat berharga masuk ke dalam tubuh badan kita, rasa tenang sangat. Allahu Akbar. Wallahi, Quran sangat menenangkan kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini asas yang pertama. Okey. Kemudian kita tengok asas yang kedua. Asas yang kedua tuan-tuan, bila kita menghafaz Al-Quran, kita perlu ada suatu keazaman yang kukuh. Kita mesti ada suatu keazaman. Keazaman ni tuan-tuan apa? Cita-cita yang penuh tekad. Tak kisah ada apa sekalipun, yang penting aku nak dapat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ni contoh keazaman lelaki, itu cinta. Imam Bukhari rahimahullahu taala tuan-tuan, bila ditanya kepada dia, bagaimana, ada tak ubat ataupun kalau kita agak pil yang boleh menguatkan hafazan? Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala cakap tak ada. Habis tu, bagaimana kamu boleh hafal hadis, beribu-ribu hadis, berpuluh-puluh bahkan beratus hadis? Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengeluarkan dua petua, dua formula. Nahmatur rajul wa mudawamatin nazar. Dua petua daripada Imam Bukhari. Yang pertama, nahmatur rajul, iaitu kesungguhan seseorang lelaki. Contohnya bila seseorang lelaki nak pada seorang perempuan, kasihnya, maka dia akan lakukan apa sahaja untuk dapat memiliki wanita tersebut sebagai isterinya. Kesungguhan. Maksudnya sini keazaman yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, iaitu nahmatur rajul. Kita mesti ada satu keazaman, kesungguhan. Tak kisah apa yang berlaku, yang penting aku dapat hafazan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pentingnya keazaman ini? Supaya bila kita azam tuan-tuan, letak cita-cita yang tekad. Aku bulan ni nak hafal surah Al-Mulk sebagai contoh puan-puan. Tuan-tuan. Bulan ni surah Al-Mulk. Kita dah kira dah surah Al-Mulk. Kita pun baca. Surah Al-Mulk 30 ayat. Kita pun tekad macam mana sekalipun satu hari satu ayat. Aku mesti dapat hafal.
Semua berhafal. Sibuk macam mana kita akan cari masa untuk kita baca dan kita ulang balik ayat sebelum daripada ini. Maka bila kita letakkan keazaman, maka kita kumpulkan tenaga. Aku boleh. Kita bina kekuatan dalaman. Orang lain banyak lagi pun boleh. Aku satu ayat je. Takkanlah tak boleh. Allah beri bantuan kepada sahabat-sahabat aku. Aku juga adalah hamba Allah. Allah akan mampu juga. Allah mampu juga untuk membantu aku. Kita letakkan kekuatan dalaman kita. Kemudian kita gerakkan. Kita berusaha. Kita berusaha buka Quran, baca, cari masa yang untuk Al-Quranul Karim. Dan akhirnya kekuatan fizikal kita kuat. Okey, itu pentingnya keazaman. Kemudian, kenapa keazaman ini penting? Supaya jangan ada sikap yang cepat mengalah. Bosan, tak minat. Sebab apa? Sebab tiada keazaman. Malah. Saya juga tuan-tuan, puan-puan ada alami perkara ni. Ketika hafal Quran. Saya ingat lagi ketika hafal Quran. Awal-awal dulu tuan-tuan, puan-puan. Pecah rahat. Sebab apa? Geramnya kenapa lah. Aku tak hafal dah banyak kali ni. Tak dapat. Tak sengaja. Pecah rahat tu cakap, Allah Rabbi, kenapalah aku ni kan. Tu muhasabah. Istighfar. Terus sekali, tak apa. Ni kesilapan aku dah. Aku kena ubah balik. Sebab poin aku, matlamat aku, keazaman aku, 3 tahun maksimum khatam 30 juzuk. Letakkan maksimum 3 tahun. Alhamdulillah dalam 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan saya khatamkan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Tapi nak melaluinya Allah Rabbi, hanya Allah yang tahu tuan-tuan. Okey, yang pertama keazaman. Tuan-tuan, dah ada keazaman, tekad, sungguh-sungguh dalam diri apa sahaja yang akan berlaku, kita akan terus bersama dengan Al-Quranul Karim. Maka insya-Allah kita akan bergerak mendekati kejayaan. Asas yang ketiga tuan-tuan. Asas yang ketiga, tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang ke-82. Asas dalam menghafaz Quran ialah kita tahu nilai menghafaz Al-Quran. Nilai dia, harganya. Tuan-tuan, emas walaupun kecil, kita tahu harganya, kita akan beli tuan-tuan. Walaupun ada batu yang besar, kita tak akan pilih. Tetapi kita akan pilih emas yang kecil, walaupun dia kecil tetapi adalah berharga. Begitu juga tuan-tuan. Walaupun pasir memenuhi lori, tetapi ada sebentuk cincin yang emas yang mahal, kita akan pilih cincin emas tersebut. Kita tak akan pilih batu-batu yang lain. Kenapa? Kita tahu nilainya. Sebab itu, bila kita berhadapan dengan Al-Quran, kita perlu tahu nilai Al-Quran. Kita nak hafal, ini adalah kalamullah. Kalamullah. Kita menghafal suatu perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menghafal sesuatu yang mulia, maka kemuliaan tersebut akan ditempiaskan kepada diri kita. Maka sebab itulah kita akan mendapat kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Jadi bahkan tuan-tuan, apa yang istimewanya Al-Quran iaitu bila kita membaca Al-Quran, kita akan semakin bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Quran kepadanya, maka bertambah imannya. Kita baca Quran, lebih-lebih lagi lah bertambah iman kita. Yang kedua, kita cuba faham tentang Al-Quran Karim. Bila kita faham tentang Al-Quran Karim, kita akan rasa takjub. Subhanallah, perkara ini yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, tak sangka Allah Ta'ala perkara ini secara jelas membimbing kita, mengeluarkan kita daripada permasalahan dunia ini. Masya Allah tuan-tuan, banyak solusi yang dikemukakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, nilai Al-Quran. Bila kita berpegang dengan Al-Quran, maka kita akan berjaya. Bila kita berpegang dengan Al-Quran, maka kita akan berjaya. Sebab apa? Sebab Quran merupakan kitabullah.
yang Allah berikan hudal linnas, yang akan menjadi petunjuk kepada manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan memimpin manusia kepada jalan yang paling tepat sekali. Bila kita mengikuti jalan yang paling tepat, maka itulah jalan yang akan membawa kita kepada kejayaan. Tak cukup dengan itu, kita kaji lagi. Kita kaji tentang Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan temui rahsia-rahsia dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, cuba fikirkan tuan-tuan. Quran ni daripada zaman Nabi 1400 tahun tuan-tuan. Orang kaji Quran. Sampai ke hari ini, Fakulti Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Jabatan Al-Quran, di universiti di Malaysia, di seluruh dunia, masih lagi mengkaji Al-Quran. Tak habis-habis lagi rahsia-rahsia yang ada dalam Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, saya sedang menulis sebuah buku tentang I'jazu Rasmil Quran, kemukjizatan dalam penulisan Al-Quran. Kenapa dalam Quran ni sekian-sekian ayatnya ada alif, tapi perkataan ni tak ada alif? Contoh tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba, sin. Kan? Ba, huruf ba, kemudian huruf sin. Bismi. Dia tak ada ba, alif, sin, min. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi, ba, alif, sin. Ada alif. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim tak ada alif? Kenapa Iqra bismi rabbik ada alif? Ni pun ada rahsia yang Allah Subhanahu Taala sembunyikan daripada kita. Alhamdulillah, perkara ni saya jumpa dari sudut pembacaan ada para ulama berijtihad dalam perkara ni. InsyaAllah tuan-tuan, ada masa nanti kita berkongsi dari sudut rahsia penulisan Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, itu formula asas yang ketiga. Kemudian asas yang keempat tuan-tuan. Bila kita nak menghafaz Al-Quran tuan-tuan, formula yang keempat ni sangat-sangat penting. Iaitu tajwid Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, apabila kita menghafaz Al-Quran, tak dapat tidak kita mesti membaca Al-Quran secara bertajwid. Tuan-tuan, tajwid ni sangat-sangat penting. Bercontoh kisah Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang menjadi imam solat. Satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Bazzar, Imam Ahmad, yang lain hadis yang sahih. Yang mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan anna Abu Bakr wa Umar basyarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzila. Bukan hadis ni. Okey. Maaf tuan-tuan dan puan. Hadis pada muka surat 105. Okey, muka surat 105. Iaitu soal tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 105 pada penggan yang kedua. Keharmonian bacaan Al-Quran daripada Ibnu Mas'ud ini berjaya memberikan kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini dialami oleh tabi'in yang terkemuka iaitu Abu Osman An-Nahdi ketika Ibnu Mas'ud mengimamkan solat maghrib dan beliau membaca surah Al-Ikhlas. Yalah tuan-tuan, solat maghrib kita tak baca panjang tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh, dianjurkan wadduha ke bawah ketika solat maghrib. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Abdullah bin Mas'ud jadi imam hanya baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka
Abu Usman An-Nahdi menyatakan apa tuan-tuan? Wallahi waladatu annahu qara'a bi suratil Baqarah min husni sautihi wa tartilihi. Demi Allah, sesungguhnya aku suka sekali jika beliau membaca suratul Baqarah pada solat tersebut lantaran suaranya yang merdu dan bacaan yang tartil. Oh, kalau boleh solat maghrib tadi Abdullah bin Mas'ud tak baca Al-Ikhlas pun tak apa. Kalau boleh baca suratul Baqarah secara full. Allah Rabbi. Oh, kita balik awal lah kan. Tetapi ini disebabkan apa? Disebabkan bacaan Abdullah bin Mas'ud mempunyai suara yang baik dan bacaan yang tartil, iaitu secara bertajwid. Sebab itu tuan-tuan, tajwid ini sangat sangat penting. Bahkan tajwid ini merupakan bunyi yang khas yang untuk memantapkan hafazan dalam hati kita. Sebab itu tuan-tuan, ini pengalaman saya jugalah tuan-tuan. Zaman muda dulu pun hafal lagu kan. Bukan hafal lagu, tapi sentiasa ingat, dengar lagu, ingatlah lagu. Kan? Lagu-lagu jiwang-jiwang lah dulu kan. Jadi kadang-kadang yalah dah lama, kadang berpuluh tahun, kadang berbelas tahun dah tinggalkan lagu tersebut. Tapi bila pergi ke supermarket, DJ memutarkan lagu tersebut, kita pun ingat. Kita boleh nyanyi lagi. Ingat lagi lirik tersebut tuan-tuan. Saya rasa kenapa tuan-tuan? Sebab lagu yang kita dengar sebelum ni, lagu yang pernah kita hafal sebelum ni, dia mempunyai melodinya. Maka kita mengerti liriknya berdasarkan melodi. Maka begitu juga dengan Al-Quran tuan-tuan. Bahkan Al-Quran lebih hebat lagi. Al-Quran ada melodinya. Melodinya di mana? Di hukum tajwidnya. Sebab itu untuk memantapkan hafazan, baca dalam keadaan bertajwid tuan-tuan. Sebab tu saya nyatakan sukar yang amat ketara nak ubah bila sudah hafaz, berterusan hafaz dalam salah. Sekiranya tuan-tuan puan-puan mulakan dengan hafazan, puan-puan, tuan-tuan hafaz satu ayat, kemungkinan 20 kali, 50 kali tuan-tuan, puan-puan ulang. Sekiranya ulang 50 kali dalam keadaan yang salah, nak mengubahnya bukan suatu perkara yang mudah tuan-tuan, puan-puan. Pengalaman saya jadi guru hafazan, nak mengubah pelajar dari sekolah lain, dia datang masuk ke sekolah saya. Dengan hafazan yang cepat sangat-sangat, nak betulkan tajwid dia, Masya Allah tuan-tuan. Makan tahun tuan-tuan, nak betulkan tajwid dia. Baca lancar, cepat, tajwid hancur. Ni antara benda yang panggil menyusahkan diri kita sendiri. Sebab mengurniakan kepada kita tajwid yang betul. Jadi perkara ni kena sentiasa membaca hafazan tersebut di hadapan guru-guru kita. Kemudian tuan-tuan, formula yang kelima. Formula yang kelima asas dalam kita hafaz Al-Quran iaitu cara baca secara berterusan. Baca secara berterusan. Puan-puan, carilah formula apa sekalipun tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat lagi dalam hafazan Al-Quran perlu baca secara berterusan. Baca dan baca. Bagaimana cara kaedah bacanya, insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu hadapan nanti dalam teknik formula dalam kita menghafaz Al-Quran Karim. Cuma apa yang kita nak faham pada formula asas hafaz Quran yang kelima ini, kita perlu membaca Al-Quran secara berterusan. Kenapa perlunya baca banyak-banyak ini? Dia ada dua fungsi tuan-tuan. Bila baca banyak, maka yang pertama ia akan memudahkan hafazan kita. Baca 10 kali dengan baca 20 kali tengok, maka baca 20 kali lihat mushaf lebih mudah untuk kita hafal berbanding 10 kali. Dia akan memudahkan hafazan kita. Yang kedua,
kita membaca secara berterusan dalam jumlah yang banyak, dia akan memantapkan hafazan kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Mantap hafazan iaitu kita mampu menghafaz dalam tempoh yang panjang. Maksudnya nak lupa itu mengambil masa yang panjang. Hafazannya masih kukuh lagi dalam hafazan kita. Kalau kita lupa pun, bila orang tegur, okey, kita boleh sambung terus. Allahuakbar. Sebab itu tuan-tuan, saya analogikan bacaan secara berterusan ini seumpama pemandu lah tuan-tuan. Seumpama pemandu. Macam mana tu? Contohlah tuan-tuan, saya dulu awal-awal datang Kuala Lumpur. Saya asal Kelantan. Bila saya memandu, awal ketika kali pertama saya memandu, dengan kemungkinan dah beratus kali saya memandu antara Kuala Lumpur dengan ke Kelantan, Kelantan ke Kuala Lumpur. Beza ke tuan-tuan? Beza. Kali pertama, okey ni simpang, okey perlahan, tak tahu lagi bagaimana jalan di hadapannya. Tidak mengamati dengan sebenar-benar, tidak memahami jalan dengan sedetail-detailnya. Tapi sekarang ni, okey, di sini boleh pecut. Di sini boleh boleh potong. Di sini tak boleh potong. Di sini kena perlahankan. Saya dah tahu dah jalan-jalannya. Menunjukkan bila sentiasa kita lalu, maka kita akan lebih mudah untuk melalui proses tersebut. Begitulah juga apabila kita menghafal Quran. Seumpama kita telah melalui berulang kali menyebabkan okey, kita dah kenal dah bila laluan ini ada pokoknya sebelah sini, pokok besarnya kat sini, kedainya sebelah sini. Okey, stesen minyaknya di mana, tandas awamnya di mana, masjidnya di mana, suraunya ada di mana. Sebab apa? Disebabkan sentiasa kita berulang alik. Begitu jugalah apabila kita menghafal Al-Quran. Sentiasa kita lihat, maka kita akan dapat menguasai ayat tersebut. Selain daripada itu tuan-tuan, proses membaca secara berterusan akan memindahkan memori jangka pendek kepada memori jangka panjang. Kita tahu tadi 3 jenis hafazan serta-merta. Yang pertama, yang kedua jangka pendek, yang ketiga jangka panjang. Bagaimana nak pindahkan memori jangka pendek kepada jangka panjang? Antara caranya adalah dengan menghafal secara berterusan. Ini antara perkara yang penting kita faham dalam perkara ini tuan-tuan. Seterusnya, yang keenam, kita faham tentang apa yang kita hafaz. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan la khaira fi ibadatin la fiqhun fiha wa la qira'atin la tadabburun fiha. Tiada kebaikan bagi dalam ibadah yang tiada kefahaman, dan tiada kebaikan bacaan yang tiada tadabbur memahaminya. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita nak hafal Quran bukan nak faham tafsir secara detail, tak tuan-tuan. Maksudnya di sini paling kurang kita tahu ayat tu cerita tentang apa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa awsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kita tahu, okey, cerita ni tentang tentera bergajah yang mahu menyerang Kaabah. Kita pun tahu cerita dia, Tayran Ababil datang. Secara ringkas apa yang kita hafal tersebut. Supaya apa? Supaya kita faham apa yang kita hafal dan kita tahu hubung kaitnya. Macam mana tuan-tuan nak faham perkara ni? Ringkas saja lihat kepada kitab terjemahan Al-Quran Al-Karim. Contohnya tafsir pimpinan Ar-Rahman. Maka dalam perkara ini memudahkan kita dan membantu kita untuk menghafaz. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, puan-puan, ketika kita menghafal tentang kisah-kisah. Contoh tuan-tuan, bila tuan-tuan puan-puan hafal surah Yusuf nanti, kan daripada awal sampailah ke akhir surah Yusuf berkaitan kisah, cerita. Daripada Nabi Yusuf kecil sehinggalah Nabi Yusuf menjadi
menteri di Mesir. Maka di situ puan-puan, sekiranya kita hafal dalam keadaan kita faham, oh seronok puan-puan. Seronok sangat-sangat. Sebab apa, kita tahu perjalanan. Okey, ayat ni aku dah sampai ayat ni cerita Nabi Yusuf sekian. Okey, sekarang ni cerita adik-beradik Yusuf telah datang berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, kita pun tahu, okey. Maka akan menambahkan lagi semangat untuk kita menghafal dan mengukuhkan lagi kita menghafal Al-Quran. Itu asas yang ke-6. Ke-7 pula tuan-tuan, beramal dengan Al-Quran Karim. Kita hafal Al-Quran untuk apa? Dengan niat untuk beramal. Bukan sekadar kita hafal kemudian kita nak tinggalkan. No, tak. Tetapi kita menghafal Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan maksud kita mahu mengamalkan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, tilawatul Quran. Ini keistimewaan dalam Al-Quran. Saya ambil masa sikit tuan-tuan. Al-Quran bila menyatakan tentang bacaan Al-Quran, maka dia menggunakan perkataan tilawah. Tilawah ni ada dua makna tuan-tuan. Satu, nama tilawah dengan maksud qiraah. Kita membacanya, hurufnya, baca apa yang ditulis. Yang kedua, makna tilawah adalah al-ittiba'. Kita mengikutinya. Maksudnya, bila kita tilawatul Quran, mesti ada dua unsur. Satu, membaca. Yang kedua, mesti mengikutinya. Ataupun kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tak termasuk dalam kata-kata ini, Rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa ramainya orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Dia baca tetapi tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala selamatkan saya, selamatkan tuan-tuan, puan-puan daripada mendapat laknat Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kita mengharapkan baca, hafal Quran untuk mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Allahumma syafa'na bi syafa'atil Quran. Ya Allah, kurniakan syafaatkanlah kepada kami dengan syafaat Al-Quran. Allahumma amin. Asas yang ke-8 tuan-tuan. Asas yang ke-8 ialah jaga akhlak dengan guru kita. Kenapa tuan-tuan? Akhlak dengan guru sangat-sangat penting supaya kita menjaga asbab kita mendapat ilmu. Guru merupakan perantaraan untuk kita memperolehi ilmu. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan berguru, maka jaga title kita sebagai anak murid dan jaga title guru kita sebagai murabbi, pendidik kita. Sebab itu tuan-tuan, saya nak petik kata-kata firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taubah. Yang mana Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Okey, janganlah kesemua orang mukmin keluar kesemuanya ke medan jihad. Falaula nafar min kulli fiqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Tetapi hendaklah ada satu kumpulan yang mana tugas mereka adalah untuk belajar, memahami agama. Kenapa mereka belajar tersebut? Waliyunziru qaumahum, untuk memberi pengajaran kepada kaumnya, peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya apabila yang berjihad tersebut pulang ke kampung, maka mereka belajar, la'allahum yahdharun, mereka akan berhati-hati. Ini antara matlamat dalam mengajar adalah memberi peringatan. Sebab itu Allah menyatakan waliyunziru qaumahum. Dan matlamat dalam kita belajar adalah nak menjaga diri kita. Allahu Akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam kita menghafal Al-Quran, antara kunci penting, asas dalam kita menghafaz Al-Quran adalah kita berakhlak dengan guru kita. Yang ke-9 tuan-tuan. Yang ke-9 iaitu tuan-tuan, formula asas dalam kita menghafal Al-Quran adalah kita meninggalkan dosa. Tuan-tuan, kita tahu kita adalah insan yang berdosa. Saya jugalah antara insan yang banyak dosa.
Maka dalam perkara ni tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita semua. Saya doa kepada Allah Taala, ya Allah ampunkan dosa saya dan ampunkan dosa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dosa inilah yang akan menghalang kita daripada kita mendapat hafazan yang mantap. Sebab itu tuan-tuan, Imam Syafi'i pada suatu hari dalam syair yang masyhur, dia mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafazan aku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' pun memerintahkan aku, membimbing aku supaya aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Waqala li innal ilma nurun. Sebab ilmu ini adalah cahaya, wa nurallahi la yahdi li'asi. Cahaya Allah Ta'ala tidak akan menerangi kepada orang yang bermaksiat, melakukan maksiat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksiat merupakan antara faktor kita lupa Al-Quran. Allah Rabbi, astaghfirullahalazim. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, menjaga kita semua daripada dosa. Sebab itu tuan-tuan, kemungkinan ramai orang yang boleh hafal Quran walaupun dia melakukan dosa. Tetapi orang yang melakukan dosa, dia akan cepat tinggalkan Al-Quran Al-Karim. Ini antara kesannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Asas yang ke-10. Okey, ini antara jalan-jalan dosa, iaitu mata kita, telinga, lidah kita, perut kita, tangan kita, kaki kita dan juga kemaluan kita. Ini 7 jalan dosa-dosa. Maka sekiranya kita tidak menjaga 7 anggota ini, maka kita akan terdedah kepada dosa. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kita lihat asas yang ke-10. Asas yang ke-10 bila dalam menghafaz Al-Quran ialah baca dalam solat. Tuan-tuan, nanti dalam formula minggu depan nanti saya akan perincikan lagi bagaimana baca dalam solat. Kenapa? Sukar sekali untuknya lupa apa yang dihafaz kerana bacaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menambahkan lebih dekat seseorang mukmin kepada Tuhannya, sebagaimana untuk menyuruh sebagaimana ia menyuruh untuk memantapkan hafazan. Nak mantapkan hafazan kita tuan-tuan, kita baca dalam solat. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita membaca kalam Allah di hadapan Tuan empunya kalam tersebut. Sebab itu tuan-tuan, saya boleh nyatakan sesiapa yang lancar di dalam sesiapa yang lancar bacaannya dalam solat, insya-Allah dia akan lancar di luar solat. Sekali lagi tuan-tuan, puan-puan, sesiapa yang mampu membaca Al-Quran lancar di dalam solat, insya-Allah di luar solat dia akan lancar. Tetapi tuan-tuan, seseorang yang menghafal Quran di luar solat belum tentu lancar ketika dia menunaikan solat. Sebab itu benchmark kita lancar ingat ataupun tak Quran, kita test dalam solat kita. Sebab tu orang hafal Quran adalah orang yang banyak solat. Orang yang hafal Quran adalah orang yang banyak menunaikan qiyamul lail. Sebab untuk menjaga Al-Quran Karim. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, asas yang ke-10 ialah berdoa. Berdoa kepada Allah Taala. Tuan-tuan, Quran adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu tuan-tuan nak ambil Quran letak dalam kepala kita. Rebus air Quran tu, orang panggil blender Quran apa tu minum, takkan ingat tuan-tuan. Tapi Quran adalah anugerah. Cerdik, hebat macam mana sekalipun tuan-tuan, Quran adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka mintalah kepada empunya Quran tersebut. Ya Allah,
beberapa pesanan. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah Ta'ala. Jagalah perintah Allah Ta'ala, nescaya Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jagalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya kamu akan dapati Allah akan bersama dengan kamu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta, maka mintalah pada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala. Maka ini suatu arahan daripada Nabi, kalau nak minta, nak mohon, nak minta pertolongan, terus kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sama dengan kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala marah sekiranya kita tak minta pada Allah Ta'ala. Tetapi manusia marah kalau apabila kita minta, sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Kita marah, kan? Tapi Allah Ta'ala sebaliknya. Allah Ta'ala seronok, suka apabila kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, 11 formula asas yang saya kongsikan pada malam ini, tuan-tuan, untuk sama-sama kita hadam dengan sebaiknya sebagai pembuka platform ataupun batu asas untuk kita menghafaz Al-Quran Karim. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dah 10.30. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke 1-2 soalan, boleh. Silakan tuan-tuan, puan-puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kalau kita tengah menghafal Al-Quran, ayat, contohnya sekarang ni kita tengah baca surah Al-Kahf kan? Okey, katalah kita dah baca daripada ayat 1 hingga pada ayat 10. Okey, tapi kita nak baca ayat yang kita dah hafal tu ketika dalam solat. Boleh ke Ustaz? Sebab surah tu belum habis dihafal, tapi kita hanya baca sebahagian saja daripada surah Al-Kahf tadi di dalam solat. Okey. Jawapannya boleh puan, untuk kita baca sebahagian sahaja ayat di dalam solat tersebut. Maksudnya bukan satu surah yang penuhnya. Dan perkara ini biasalah kalau kita lihat imam di masjid pun, dia takkan baca satu surah yang penuh. Dia akan ambil satu ayat atau beberapa jumlah ayat yang lengkap ceritanya. Tu. Sebaik-baiknya lengkap ceritanya, tak tergantung. Maka dibolehkan. Bahkan kalau kita dalam proses untuk kita menghafal, sekiranya tuan-puan dapat 5 ayat, baca je 5 ayat. Dapat 6 ayat, baca 6 ayat. Yang penting kita baca dalam solat tersebut. Ini antara usaha kita. InsyaAllah ini antara usaha dan insyaAllah akan membantu kita. Dan mengikut pengalaman saya dan sahabat-sahabat yang lain, bila mampu berjaya hafal dalam solat, insya-Allah di luar solat mantap. Maksudnya, contoh tuan-tuan, saya hafal Quran tak baca dalam solat, kekalnya 4 hari, bagi contoh. Tetapi bila saya mampu baca dalam solat, kemungkinan sampai ke seminggu. Sampai ke seminggu tahap kemantapan ayat tersebut. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ustaz, saya nak tanya. Okey, sila. Siapa nak tanya dulu? Tak apa, Puan salah dulu. Saya lepas Puan kemudian. Ustaz, soalan saya simple je. Saya just confused sebab ada setengah ustaz yang cakap kalau perempuan yang datang uzur, dia boleh ulang hafalan sahaja tapi tak boleh hafal ayat yang baru. Jadi saya nak penjelasan daripada ustaz sebab saya keliru. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okey, berkaitan tentang wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Maka dalam perkara ini ada khilaf para ulama. Okey, yang pertama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, secara tegas menyatakan perempuan yang dalam keadaan haid, uzur, haid nifas dan seumpamanya haram membaca Al-Quran Al-Karim. Kebiasaan
bila seseorang wanita datang haid, kebiasaannya 7 hari. Maksimumnya 15 hari. Setengah bulan kot. Kan? Setengah bulan boleh hilang banyak tu. Maka dalam perkara ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada penjelasan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Sebelum pada ni, yang mana beliau menjelaskan bahawa diharuskan bagi wanita-wanita yang menghafaz Al-Quran untuk mengulangi hafazannya, yang supaya tidak lupa. Cuma untuk menghafal yang baru tidak digalakkanlah. Tidak digalakkan. Supaya apa? Supaya rukhsah tersebut kita ambil atas dasar untuk menjaga hafazan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih dari Shah Alam. Yang ni nak tanya untuk proses penghafal Ustaz. Kalau gunakan alat bantu macam gunakan audio tu kan, tujuannya untuk memantapkan hafalan lah, menambah keyakinan dalam proses menghafal tu. Sebab kadang kita tak ada ustaz di sebelah untuk mentor kita. Jadi kita rujuk dengan audio tu lah. Contohnya tajwid yang betul ke, makhraj sifatul huruf ke yang betul. Jadi macam mana ustaz, dibolehkan ke macam mana? Okey. Kalau alat bantuan seperti audio dan seumpama dengannya, sama ada radio ataupun apps yang ada dalam handphone kita ni, sebagai alat bantuan dibolehkan. Sebagai alat bantuan dibolehkan. Cuma jangan kita berpegang kepada audio itu sahaja. Sebab tuan-tuan, ni pengalaman saya juga. Contoh bila guru baca, kita rasa senang je. Kan? Makhraj huruf sekian-sekian mudah je, kita pun cuba baca. Tak jadi. Tak jadi. Boleh kena tegur lagi. Maksudnya satu, dah kita belajar dengan guru, okey, kemudian nak panggil apa, ialah takut kita lupa, saya pun kadang-kadang lupa juga kan. Maka kita pasang audio. Okey, ayat sekian-sekian. Okey. Ia adalah suatu perkara yang tidak salah lah. Bahkan saya sendiri pun di rumah sekalipun, saya akan putarkan Quran. Putarkan Quran. Yalah sambil duduk rehat semua, secara tak langsung dengan Quran tu okey, dapat ulang. Kan? Yalah nak sepanjang masa pegang Quran ni pun taklah juga kan. Saya pun ada malas juga kan. Jadinya caranya putarkan Quran. Pasang memang 24 jam tu puan-puan, tuan-tuan kat rumah saya, pasang Quran je. Dia pusing semua. Okey, cuba ni. Okey, ni surah Ar-Ra'd. Okey, dengar, relax. Okey. Secara tak langsung untuk kita bagi alat bantuan. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, puan. Saya alhamdulillah dah praktiskan baca surah Al-Kahf tu walaupun 1-2 ayat dalam solat. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya terlupa sama ada bar tu, contohlah bar tu baris atas ataupun baris bawah. Tapi saya confident bar tu baris atas. So saya pun solat. Saya lakukan dalam solat sunat lah. Rupanya bila saya cek, bar tu baris bawah. Jadi dah silap tau Ustaz. So macam mana tu Ustaz? Okey. Terima kasih puan. Okey, bila kita solat, bacaan yang wajib betul adalah suratul Fatihah. Surah Fatihah jangan silap. Jangan silap tukar baris dan tukar huruf dan seumpamanya. Okey, kalau tersilap dalam hafazan surah selain suratul Fatihah, maka ia akan dimaafkan. Kita dimaafkan. Dan kita tidak sengaja. Bahkan imam-imam, bahkan di Mekah sekalipun, bila kadang-kadang lupa dia tegur daripada imam ataupun makmum daripada belakang. Ini perkara yang biasa, puan. Perkara sebaliknya, ialah kadang-kadang kesilapan. Ini rahmat juga kenapa kita baca dalam solat. Rahmatnya, bila kita tahu silap, kita rujuk, insya-Allah. Saya rasa puan ingat terus, tempat ni aku dah salah. Memang situ tak perlu ulang, dah tahu dah bawah. Jumpalah bila-bila dengan kesalahan kita belajar cara yang betul. Insya-Allah. Okey, jelas puan Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, macam masih lagi tentang perempuan yang uzur ni. Kalau macam tu, kalau tasmik tu tak boleh lah ya Ustaz. Benda tu khilaf para ulama juga. Cuma nanti sekejap saya cari secara siap Puan Kalau dia dengar kata macam makruh Ustaz. Makruh ke? Makruh ya. Cuma perkara ni masih dalam perbincangan khilaf lah Puan sebab ada mazhab yang terus menyata tak boleh. Okey, saya kongsikan link pada Puan pada ni pandangan artikel daripada Irsyad Fatwa daripada Majlis Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Cuma di sini dia ni saya baca kesimpulan Okey, kesimpulannya membaca Al-Quran dan menghafaznya ketika dalam haid adalah dibolehkan berdasarkan sebab-sebab yang diterangkan di sini. Sekali lagi dinyatakan beberapa pendapat asar yang menyokong pendapat ini. Okey, ni pandangan dia. Kemudian saya menegaskan satu pendapat yang cukup baik dikemukakan oleh mantan Syekhul Azhar, Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq melalui bukunya Buhusun wal Fatawa. Beliau menyatakan keharusan pelajar wanita yang dalam keadaan haid untuk menghafaz Al-Quran dan membacanya ketika haid atas faktor peperiksaan atau ujian. Ini disebabkan kerana waktu tersebut adalah terhad dan terbatas. Justru kaedah darurat atas atau masyaqqah amat sesuai digunakan. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa hukum wanita haid adalah sama dengan wanita nifas dalam bab membaca Al-Quran, yang mana wanita tersebut boleh memegang dan membaca Al-Quran sekiranya wanita tersebut adalah guru ataupun murid. Kemudian Mufti Wilayah menyatakan, saya mencadangkan juga para pelajar dalam haid beralih kepada mendengar Al-Quran melalui CD atau YouTube yang memungkinkan seseorang itu mengingati dan mengulangi hafazan Al-Quran. Ini perbincangan yang sangat khilaf daripada kalangan ulama. Cuma tuan-tuan boleh rujuk semula kepada fatwa mufti tersebutlah. Okey, cuma dia sudut sini untuk mengulang hafazan, maka itu tidak ada masalah lah. Okey. Cuma nak mencari hafazan yang baru tu sebab atas dasar darurat yang ataupun masyaqqah kepayahan tersebutlah. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Insya-Allah tuan-tuan. Kita akan jumpa nanti pada minggu yang kelima nanti. Puan-puan kumpulkan soalan nanti. Minggu kelima memang kita full, insya-Allah kita akan bincangkan permasalahan yang bermakin, insya-Allah. Saya rasa setakat ini saja untuk pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, minggu depan kita akan bincangkan secara lebih terinci lagi, perinci berkaitan dengan kaedah-kaedah untuk menghafal Al-Quran, insya-Allah. Jadi setakat ini saja saya serahkan kepada moderator untuk menguruskan majlis seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bin Abdul Razak atas segala perkongsian pada malam ni yang dapat kita mengambil manfaat dan aplikasikanlah dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam urusan hafazan, proses kita menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah berkenaan dengan buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati,
mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang masih tercari-cari dan tidak dapat lagi buku ni. Jadi untuk siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Saleh sendiri, yang seminar kita pada malam ni akan berlangsung sebanyak 5 siri. Jadi sebanyak 5 siri itu insya-Allah akan dijadikan buku ini sebagai rujukan. Jadi satu keperluanlah untuk hadirin-hadirin sekalian yang ada pada malam ni dapatkan buku ni. Jadi untuk dapatkan buku ni boleh saja Ustaz letak dulu link. Boleh saja WhatsApp, tekan saja link yang Ustaz letak di komen tu untuk siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni, insya-Allah. Dan buku ni pun sebenarnya sangat-sangat orang kata apa, memberi motivasi. Memberi motivasi untuk kita semua, lagi-lagi kita sebagai seorang penghafaz Al-Quran lah, insya-Allah. Jadi bila sebut sebagai orang yang menghafaz Al-Quran ni, dia ada pasang surut dia. Dia ada masa time semangat tu semangat betul. Bila time rasa down tu, rasa lemah tu, rasa dah give up dah. Jadi bila rasa lemah, rasa down tu, cepat-cepat kita pegang balik buku ni, kita baca, kita dengar balik pesanan-pesanan daripada Ustaz Saleh pada malam ni, pada minggu lepas, untuk dijadikan panduan ataupun motivasi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini juga ada terdapat buku ataupun Al-Quran Follow the Line. Al-Quran Follow the Line ataupun disebut juga sebagai Al-Quran Tulis. Al-Quran Tulis. Jadi Al-Quran Tulis ni dia dicetak dengan tulisan yang kabur. Tulisan yang kabur tujuan dia untuk kita menulis kembali Al-Quran, insya-Allah. Jadi dalam pada kita menulis Al-Quran, kita dapat juga menghafaz Al-Quran secara perlahan-lahan, ya, kita tulis sambil-sambil tu kita perhatikan ayat tu, dan kita hafaz dari ayat pertama, ayat kedua, hafaz perlahan-lahan. Dan daripada masa kita menulis dan kita menghafaz, dapat kita orang kata apa, memantapkanlah penulisan jawi kita, insya-Allah. Jadi PKP ni ada masa-masa kosong, ada masa-masa InsyaAllah Ustaz. boleh kita manfaatkan dengan membaca buku, menulis Al-Quran. Lagi-lagi siapa-siapa yang ada anak tu, anak-anak dia kan suka menulis buku-buku. Jadi daripada mereka menulis buku-buku yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat, bagilah pada mereka Al-Quran Tulis. Sebab benda ni orang kata apa, 3 in 1 lah. Daripada mereka menulis, mereka juga boleh menghafaz secara perlahan-lahan, dan mereka boleh memantapkan lagi kemahiran menulis jawi. Sebab apa Ustaz kata kemahiran menulis jawi ni penting? Sebab ada je orang kat luar sana yang menghafaz Al-Quran tapi tidak, orang kata apa, tak baguslah penulisan jawi dia. Sebab benda ni perlukan latihan daripada awal. Jadi insya-Allah kita dedahkan anak-anak, termasuklah kita sebagai orang kata apa, mak ayah ataupun tuan-tuan puan-puan sekalian, dapatkanlah Al-Quran Follow the Line ni dan juga buku sehingga Al-Quran terpahat di hati. Jadi untuk order, untuk dapatkan, boleh saja tekan di link yang Ustaz letak di ruangan komen, insya-Allah. Jadi sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua hadirin-hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni. Insya-Allah semoga pertemuan kita pada malam ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu mujahadah, sebagai satu kesungguhan, ya, dan Allah menilai dan Allah membalasnya dengan satu balasan yang luar biasa untuk kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada minggu depan kita tak ada kelas ataupun tak ada seminar, akan bermula pada 2 minggu lagi lah. So insya-Allah kita akan bertemu lagi pada 2 minggu daripada sekarang, insya-Allah. Jadi Ustaz rasa sekarang pun dah nak pukul 11. Itu saja. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Saleh atas segala perkongsian yang telah dikongsikan pada malam ini. Allah, itu saja. Semoga kita dipermudahkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada sebarang bentuk kemudaratan ataupun kesakitan lah, khususnya COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ni, masya-Allah. Jadi insya-Allah kita tangguh pertemuan kita pada 2 minggu akan datang dengan tasbih kafarah nasratul subhanakallah.